malam ini bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat datang pada semua dan salam 3 Ramadan. Malam ni dah masuk ke 4 Ramadan lah. Okey. Baik, pun sebelum tu boleh dengar suara saya? Cuba respon dekat chat. Kalau boleh dengar, cuba tekan dengar. Okey. Cuba komen dekat chat tu kalau boleh dengar. Baik. Baik, alhamdulillah, malam ni kita bersama lagi untuk siri seterusnya bagi kelas bisnes online percuma. Percuma ya. Dan tahniah kepada semua kerana anda semua dah mungkin dah selesai untuk solat sunat tarawih insya-Allah. Okey. Dan sama-sama malam ini kita lapangkan masa ya. Lapangkan masa untuk kita sama-sama nak belajar sesuatu. Belajar pada malam ini, fokus malam ini kita akan bercakap tentang topik bagaimana kita nak membina ayat memukau. Ayat memukau ya. Lain macam ayat dia. Baik, tapi sebelum tu sebelum kita nak teruskan, okey. Seperti biasalah, sebelum kita nak teruskan ya. Pertama sekali saya mohon pada semua, okey, sepanjang saya berkongsi malam ini, saya harap tuan-tuan puan-puan boleh boleh mutekan dulu audio masing-masing lah semasa saya menyampaikan Dan bila mana kalau ada sebarang persoalan, ada pertanyaan sebagainya, baru buka audio tersebut supaya tak mengganggu kita punya perjalanan kelas lah. Okey. Apapun bagi mungkin yang ada masalah audio boleh letakkan mesej ataupun boleh mesej di ruangan chat kita. Boleh letakkan mesej di ruangan chat kita supaya kelas kita ni ada interaksi Saya tak nak kelas kita ni macam saya bercakap seorang-seorang depan laptop. Okey. Tak seronok tak bersemangatlah. Okey. Kalau ada komunikasi ni baru kita bersemangat. Baru ilmu yang curahkan tu mencurah-curah. Okey. Tapi kalau macam saya bercakap seorang je, tak ada respon bagi semua, saya rasa macam down sikit lah, lemah lah Tapi kalau ada respon sebagainya, semangat sikit nak kongsikan. Okey. Tapi apa pun insyaAllah pada malam ini ramai yang nak datang, tapi mungkin ada yang belum habis tarawih lagi, sambung sampai 21 rakaat, masya-Allah. Tapi mungkin lepas dia habis tarawih tersebut, dia akan bersama kita lah pada malam ini, insya-Allah. Okey. Tapi apa pun insya-Allah malam ini kita akan bersama untuk sesi perkongsian teknik bagaimana anda semua, bagaimana tuan-tuan puan-puan, saya rasakan semua yang hadir malam ini merupakan usahawan dan ingin onlinekan bisnes masing-masing. Dan malam ini kita akan belajar teknik bagaimana untuk bina ayat yang memukau. Okey. Ataupun bahasa biasa gunanya copywriting lah, copywriting. Okey. Baik. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak teruskan lebih jauh mungkin ada yang pertama kali bersama dengan saya ataupun ada juga yang dah bersama saya. Okey. Mungkin kalau yang dah pernah attend kelas saya sebelum ni boleh komen. Kalau yang dah ada attend, pernah berjumpa ke mana-mana, boleh komen sikit dekat ruangan chat. Pernah jumpa kat mana ke, pernah attend kelas ke sebagainya, boleh komen saya nak tengok apa ramai. Dan mungkin siapa yang first time bersama saya boleh komen juga. Okey. Sebab orang kata tak kenal maka tak kenal. Okay. Tak kenal maka tak kenal lah takkan nak kenal pula Okey, baik. Jadi bagi ada yang first time Nora Nizam Ali, okey, first time okey, selamat perkenalan. Okey, selamat berjumpa malam ni. Okey, Syida Najib, saya first time juga. Okey, selamat perkenalan, selamat berjumpa malam ni insya-Allah. Okey, saya first time juga. Hazwan, okey, selamat berkenalan Hazwan. Okey, Noraini binti Abdul Kadir first time juga. Okey, selamat berkenalan juga pada Noraini. Kemudian first time juga
kepada Muhammad Syafiq. Alhamdulillah, nama kenalan Zara Syafiq. Saya ex-tubers Syafia. Tak ingat tubers yang buat nama berapa tubers nama berapa Syafia? Sebab banyak sangat Tube 5-6 siri saya handle. Okey. Baik. Okey, baik, ramai majoriti yang first time lah. Ini yang saya seronok ni, bila first time ni betapa kita meramaikan kita punya networking lah. Ramai kawan, betapa ramai lagi kenalan, dan insyaAllah peluang bisnes antara kita lebih besar lah. Syafia kata tube ke-5. Tube ke-5 maksudnya tube yang ke, tak ingat lah. Kalau tengok muka mungkin kenal kot. Tapi apa pun jangan terasa hati. Okay, sebab ramai sangat kan. InsyaAllah. Mungkin boleh ajak lagi kawan-kawan tubers join kelas kita ni ada setiap minggu. Setiap minggu insyaAllah. Saya akan cuba tanpa gagal lah. Setiap minggu akan ada kelas-kelas percuma dan pelbagai tajuk yang kita akan kongsikan. Banyak tajuk. Kalau dalam simpanan saya, tuan-tuan perempuan, ada banyak modul sebab saya dah dalam dunia training ni, latihan ni, saya dah training selama lebih kurang 21 tahun. 21 tahun. Jadi banyak modul-modul yang saya buat sebagainya. Dan kepada usahawan ni, saya dah start tahun 2012 lagi sampai sekarang lah. Jadi banyak modul yang saya rasakan amat bernilai lah. Kalau saya simpan seorang-seorang kan, tak sharekan rasa macam rugilah. Okay. Tapi apapun, insyaAllah malam ini sebelum kita nak teruskan, saya perkenalkanlah diri sebab ramai yang first time first time berjumpa atau secara online, secara maya. Saya perkenalkan diri saya sharekan website saya. Okay, boleh nampak boleh nampak slide. Kalau boleh nampak, cuba komen. Nampak? Okay, cuba komen sikit. Boleh nampak tak slide Boleh nampak InsyaAllah boleh nampak Nampak. Alright. Baik, tuan-tuan dan puan boleh kenali saya lebih dekat melalui website saya lah, www.c4arif.com. Satu branding yang saya bina start 2012. 2012 lagi saya bina sampai sekarang lah, alhamdulillah. Yang mana c4arif.com ni merupakan satu jenama lah yang saya bina. Sebab apa? Sebab saya dah beralih dia punya tema lah ataupun bidang. Bukan bidang apa, maksudnya niche tu. Sebelum ni saya banyak fokus kepada motivasi dan latihan kepada pembangunan modal insan. Maksudnya buat training kepada kanak-kanak, remaja, budak sekolah, dekat corporate, dekat agensi kerajaan, sampai ke Brunei pun saya dah buat training sebagainya. Tiba-tiba macam lari bidang sikit. Okay. Bila lari bidang ni, saya terpaksa memilih satu jenama. Macam tu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat bisnes, tuan-tuan kena ada jenama, branding. Supaya orang mengenali tuan-tuan. Macam tu juga saya membina satu jenama iaitu dipanggil sebagai C4 Arif. Dan lebih catchy lagi untuk nampakkan saya fokus pada dunia online. Saya letakkan nama sebagai c4arif.com. Arif tu nama saya lah. Kenapa ada C4 tu? C4 ni panjanglah sejarahnya. Okay. Tapi apapun, kalau contohlah kalau cikgu sekolah, kita akan panggil dia cikgu lah. Cikgu sampai dia meninggal pun panggil cikgu kan. Okay. Itu kat sekolah. Okay. Kalau kat luar ni macam-macam gelaran lah yang mengajar ni, coach sebagainya lah. Saya ambil Sifu lah. Sifu ni macam lembut sikit lah. Okay. Tak ada mana-mana universiti yang berikan. Kang nanti akan bertanya, universiti mana yang bagi ni? Kan masalah bulan nak jawab. Okay. Memang tak ada universiti mana yang bagi. Tak perlu dapatkan endorsement daripada mana-mana. Anda semua walaupun kalau anda mengajar, anda juga berhak menggunakan gelaran Sifu ni. Okay. Itu satu sekadar branding je lah. Okay. Tak ada satu pertikaian, tak ada satu isu insyaAllah. Okay. Baik. Apapun sedikit pengenalan pada diri saya insyaAllah. Kalau ikut pengalaman saya dalam dunia online ni, tuan-tuan boleh tengok banyak fokus saya dalam bidang online ni, antara yang saya dan tim lah. Saya bukan bergerak seorang je. Saya ada tim saya. Tuan-tuan boleh tengok dalam bahagian our team nanti insyaAllah. Antara yang saya fokus kepada bidang pembangunan website. Maksudnya saya menawarkan servis untuk membina website untuk syarikat-syarikat dan alhamdulillah sehingga hari ini saya telah berjaya membina lebih daripada 500 saya tekankan lebih daripada 500 website. Jadi kalau tuan-tuan berminat ataupun belum ada website nak minta kami buatkan insyaAllah kami boleh buatkan dan ada harga special bulan Ramadan ni. Kalau orang tahu boleh PM. Okay. Baik, kemudian graphic design maksudnya kami membina design-design
macam poster, design untuk banner, banting dan sebagainya lah. Kemudian untuk media sosial ni kami coaching untuk bagaimana untuk membuat pemasaran secara online melalui media sosial. Okay. Kemudian kami juga membuat video editing, maksudnya membuat video-video corporate, video-video teaser, video-video periklanan dan sebagainya lah. Dan kami ada tim yang khas untuk buat drama ringkas, drama pendek. Okay. Kemudian ada lagi business consultation. Ini banyak lebih kepada kalau tuan-tuan, puan-puan ada bisnes, ada bisnes sebagainya, perlukan konsultan untuk nak bantu dari sudut branding dan sudut marketing, insyaAllah kami boleh bantu. Dan banyaklah company yang saya dah bersama, dan kalau saya senaraikan lebih daripada 500 syarikat yang saya dah bersama lah, dalam pelbagai sudut lah, dari sudut branding, dari sudut marketing, dari sudut training untuk agent dan sebagainya lah. Kemudian e-learning classroom, macam yang tuan-tuan puan dah lalui lah, maksudnya e-learning kita buat kelas secara maya dan secara ada video-video yang kami highlightkan sebagainya. Kemudian personal coaching. Personal coaching ni lebih kepada kalau tuan-tuan, puan-puan nak belajar secara personal, ada secara individu, ada group untuk staff-staff sebagainya, boleh rujuk kepada saya lah untuk sama ada dalam bidang nak buat website ke, design, marketing sebagainya. Okay. Kemudian training and konsultasi, ini lebih pada berbentuk program lah, latihan. Dan saya Alhamdulillah saya dah bersama pelbagai agensi, kerajaan, swasta dan sebagainya lah. Dan paling lama saya antara agensi yang saya bersama dengan pihak SME Corp, yang mana saya salah seorang trainer untuk program belia lah, iaitu Tube. Salah seorang peserta dalam Tube, dalam malam ni pun ada salah seorang peserta Tube lah. Okay, saya salah seorang trainer lah. Okay, Alhamdulillah. Baik, dan tuan-tuan boleh mengenali saya lebih lagi lah dalam website ni. Boleh buka www.sifuarif.com, insyaAllah. Okay, baik. Jadi, insyaAllah itu sedikit pengalaman daripada saya lah. Orang kata tak kenal maka tak kenal lah. Dah kenal maka kenal lah. Okay, baik. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama untuk berkongsi ataupun cakap tentang topik yang saya rasakan penting usahawan kita kena tahu, kena pandai, kena mahir dalam membuat ayat ataupun copywriting. Jadi saya nak bertanya pada semua agak-agak semua dah bersedia. Kalau dah bersedia cuba komen sikit, cakap dah sedia, cuba komen di bahagian chat kalau dah bersedia. Pastikan anda semua bersedia dengan nota, catatan sebagainya. Betapa ilmu ni kalau tak dicatat, dengar je, okey, dia akan hilang. Tapi kalau dicatat semakin kita akan faham. Tapi jangan risau, insyaAllah malam ni kita rakam. Kita ada rakam kita rakam, insyaAllah rakaman ni kita akan sharekan kepada semua lah sebagai rujukan, insyaAllah supaya anda semua akan dapat memantapkan lagi lah pemahaman anda. Okay, saya tengok bahagian ruangan chat ada gangguan suara macam gangguan audio. Okay, ada yang tak mute Okay, saya cuba mute kan Okay dah suara. Ada gangguan lagi tak suara? Cuba tengok cuba dengar. Cuba komen sikit ada gangguan suara lagi tak? Okay, pastikan anda semua mute Kalau nak bertanya baru unmute kan. Kalau sepanjang sesi ni kalau boleh kita bahagian chat saja supaya tak mengganggu semualah. Boleh fokus Okay dah. Dah jawab. Dah okay. Baik, kalau macam tu kita akan teruskan sesi malam kita ni tak panjang sejam je lebih kurang insyaAllah. Okay. Baik. Jadi malam ni kita akan bercakap tentang satu topik yang cukup penting yang mana kita akan bercakap tentang bagaimana anda semua nak membina dipanggil sebagai ayat yang memukau lah. Ayat memukau. Jadi kalau ayat memukau ni maksudnya bagaimana anda nak susun ayat tersebut, ibarat macam contohlah. Kalau dulu mungkin kalau oleh pengalaman masing-masing lah. Kalau lelaki ni yang nak mengorak perempuan tu, dia mesti ada ayat dia kan. Dia mesti ada ayat mukadimah dia. Takkan dia terus cakap saya minat kawak lah, jom kahwin. Alamak. Kalau macam tu semua orang lari semua orang lari. Okey. Jadi dia mesti ada mukadimah dia, ada dia punya ayat-ayat dia, konten dia macam mana. Kemudian ada dia punya call to action. Maksudnya kita nak supaya orang yang kita approach tu
wanita ataupun lelaki lah. Perempuan pun boleh approach lelaki. Dia tak semesti lelaki approach perempuan. Okey. Zaman sekarang dia dah orang kata apa, dia kalau zaman dulu lah mak ayah itu macam pelik kalau perempuan approach lelaki. Tapi sebenarnya kalau perempuan approach lelaki pun sebenarnya kalau tengok dari sudut sunnah pun isteri Rasulullah Sayyidatina Khadijah pun dia meminang Rasulullah. Maksudnya tak salah kalau perempuan nak meminang lelaki. Alamak, topik apa pula malam ni bercakap pasal minat. Saya nak mudah faham je sebab yang hadir ni semuanya yang dewasa-dewasa lah, yang dah ada pengalaman. Saya cuba nak kaitkan malam ni topik tentang kita katakan bagaimana kita nak membina ayat memukau. Bagaimana nak membina ayat memukau. Jadi kita semua kena pandai lah macam mana nak buat ayat. Okey. Baik. Okey, sebelum tu saya nak tanya, boleh nampak slide ni? Cuba komen sikit, boleh nampak slide? Saya kena sentiasa bertanya sebab yalah kalau kelas secara fizikal saya boleh nampak depan-depan. Ni saya dapat depan laptop je. Lagi-lagi line saya ni, saya punya internet ni kadang-kadang putus. Dia putus. Ni saya terpaksa pakai hotspot pula. Saya pakai Unify Air. Unify yang kabel tu tak ada lagi. Buat tempat baru. Tapi mudah-mudahan malam ni line okey lah. Kalau tiba-tiba terputus insyaAllah rakan saya, partner saya, saudara Brozul. Kalau perasan ada salah seorang dalam ni namanya Brozul. Ni partner saya, pakar dalam bidang pembikinan website lah. Dan beliau salah seorang sifu saya lah. Saya hormat beliau atas jasa beliau selama ni. Dan sampai sekarang beliau bersama saya. Okay, jadi kalau ada putus sebagainya, mungkin ada yang ada masalah audio tu, saya minta kita mutekan dulu supaya tidak lagu yang lain. Ada yang dia buka dia punya sound tu, kemudian dia macam bunyi-bunyi sikit. Okey, saya terpaksa mutekan yang lain yang tak mute lagi. Okey. Baik. Jadi malam ni okey, insya-Allah dalam masa yang ringkas ni saya akan kongsikan pada semua pada tuan-tuan puan-puan teknik bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak bina ayat memukau ataupun bahasa sekarang ni bahasa online copywriting lah. Ayat memukau ni ayat saya lah. Okey. Baik. Jadi malam ni insya-Allah dalam apa yang kita nak iklankan, pertama kita akan belajar apa itu ayat memukau. Ayat memukau dan bagaimana kita nak membina ayat memukau tersebut. Okey. Macam saya bagi contoh tadi, kita berkaitan dengan bagaimana kita nak mengorat lelaki dan perempuan. Itu contoh yang mudah lah. Tapi dalam istilah bisnes online ni, kita nak bercakap bagaimana kita sebagai, kita katakan sebagai usahawan, sebagai owner produk ataupun sebagai yang ada produk, bagaimana kita nak tarik pelanggan kita. Lagi-lagi lah di media sosial. Okey. Dan persoalan yang kita kena faham orang yang kita nak tarik ni bukanlah orang yang kita dah kenal. Contohlah kawan-kawan kita mungkin kawan-kawan sekolah kita, kawan-kawan yang mungkin sama-sama belajar, sama-sama bekerja, mereka dah kenal. Jadi bila kita cakap sesuatu, mereka akan mudah mendengar, faham dan boleh terima lah. Tapi macam mana orang yang di luar sana, yang kata apa, first time kita jumpa ataupun yang mungkin tak pernah kenal kita, macam mana kita nak tarik mereka pada kita? Kalau bahasa mudah yang saya dah tajukkan, kita nak pukau mereka supaya mereka ni terpukau dengan kita. Terpukau dengan apa? Dia ada teknik dia. Okay. Tapi sebelum saya nak teruskan tentang teknik dia, saya nak faham kepada kita semua bahawasanya dalam apa-apa teknik pemasaran sama ada secara offline ataupun online, perkara pertama yang kita kena faham, kita nak menjual satu produk. Sebenarnya produk memang salah satu perkara yang kita kena fokuskan lah. Maksudnya produk tu kena berkualiti, kena ada kesan dan sebagainya. Tapi yang terlebih penting dalam pemasaran produk, agak-agaknya apa dia? Antara diri kita ataupun mungkin kata-kata kita ke ataupun penampilan kita ke apa. Agak-agak yang paling penting, yang pertama sekali lah, yang mesti kita fokus
untuk kita pastikan produk yang kita jual ni laku ataupun orang boleh terima produk kita, apa dia punya indikator ataupun dia punya key ataupun dia punya orang kata apa first impression kita, customer kita. Agak-agak boleh bantu saya tak? Boleh jawab? Siapa yang tahu? Boleh komen sikit? Apa yang paling penting dalam kita nak menjual produk? Okay. First thing, perkara pertama yang kita kena ada ataupun menyebabkan orang akan yakin pada kita, apa dia agaknya? Package food, unique branding. Okay, terima kasih atas jawapan Syafia, unique branding. Ni antara perkara yang penting lah. Okay, maksud ini lebih kepada nampak pada produk. Okay, Tuan Habib kita, packaging menarik, penting juga, maksudnya dia punya image tu. Okay, personal branding, Arizam Ali, yes. Ini jawapan yang saya nak cari. Okay, personal branding. Okay, yang lain tu jawab betul, bukan salah ya, betul. Tapi yang paling yang saya cari jawapannya adalah personal branding. Baik. Jadi persoalan personal branding perkara pertama lah. Pokok pertama dalam kita nak membuat satu jualan lah. Lebih online lah ya. Saya nak beritahu ya. Walaupun mungkin anda pandai mengayat, pandai buat ayat susun ayat, tapi anda terlupa dari sudut peminaan personal branding. Maksudnya orang tak kenal pun anda. Orang tak yakin pun anda, tak pernah nampak pun muka anda. Kadang-kadang setengah orang tu, kalau tengok dalam WhatsApp dia, ini saya tak tegur yang dalam bilik, saya tegur di luar sana. Contohlah WhatsApp, picture WhatsApp pun letak gambar sendiri. Letak gambar kucing, gambar pokok, gambar binatang, gambar macam-macam lah. Jadi kat situ, kalau kita lah, contohlah, anda menjual produk, anda WhatsApp. Jadi customer tengok, kucing kan ni, apa ni? Gambar kucing letak. Okey. Agak-agak orang yang nak beli produk kita tu, dia akan rasa macam mana? Dia yakin tak dengan kita? Cuba komen sikit. Kita letak gambar kucing dekat profil WhatsApp kita. Agak-agak orang yakin tak nak beli. Ni orang ke apa ni? Ke scammer ke sebagainya? Cuba respon sikit. Cuba komen. Okey. Ni saya tak kata pada yang hadir malam ni kalau pun mungkin ada yang letak gambar tersebut, tak yakin tapi sebenarnya akan kenal dengan produk dulu. Okey, ini saya tak kata salah. Masing-masing ada pemahaman apapun yang bawa produk tu adalah manusia kita sendiri. Maksudnya kita kena present diri kita secara meyakinkan. Maksudnya apa? Dalam media sosial pun, dekat WhatsApp, personal picture WhatsApp kita, letak gambar yang real. Kalau yang lelaki itu tak masalah. Perempuan mungkin dia kata, alamak, nanti Kang masalah lain pula. Perempuan ni dia ada dia punya limitation dia. Lagi-lagi muslimah ni maksudnya perempuan ni cabaran tinggi bagi saya, selagi mana anda semua tak membuat sesuatu yang kita di luar batasan, maksudnya tak mendahkan aurat dan sebagainya, dan kalau boleh gambar tu yang nampak karismatik ataupun profesional lah. Jangan buat gambar-gambar yang macam dark face. Tahu dark face? Muka itik dah. Dia buat gambar muncul, gambar manja tu, tu tak payahlah. Itu memang dia nak ngumpan, memang akan dapat saya tak nafikan Kalau letak gambar perempuan yang manja-manja ni, memang cepat dapat. Yang dapat, yang datang tu bukan nak produk dia pun. Dia hanya asbab je, sebab dia nak produk, tapi dia nak taker orang ni. Jadi masalah pula Jadi sebab tu kalau perempuan yang berniaga sebagainya, anda kena profesional. Maksudnya kalau letak gambar tu gambar yang profesional lah. Gambar yang sempurna pakaian, muka pun senyuman pun senyuman yang profesional lah. Bukan senyuman yang betapa yang manja-manja yang nak lentok sebagainya. Itu tak ada masalah. Tapi kalau yang perempuan yang cantik sangat tu, pakailah niqab ataupun yang kita panggil purdah lah, supaya tak menimbulkan fitnah. Jadi nak berniaga ni bukanlah kata perempuan ni tak boleh. Kita ada cara dia. Kalau betul cara, insyaAllah rezeki yang kita dapat tu mudah dan berkat, insyaAllah. Baik. Jadi berbalik kepada tadi persoalan tadi personal branding dan sebagainya. Saya menjawab, Tuan Nizam cakap betul tu, Sifu, niat. Niat. Maksudnya kita niat tu betul. Kita dah start dengan niat kita nak berniaga, tapi kalau cara kita salah, maksudnya pemakaian kita ke sebagainya, cara kita melayan ke sebagainya salah, dia akan terbabas juga. Niat tu yang pertama, niat nak berniaga, tapi tindakan kita betapa
Bahasa dia matlamat tak menghalalkan cara. Matlamat kita memang nak berniaga kan, tapi dia tak menghalalkan cara kita. Maksudnya perempuan ni, saya jumpa ramai ada perempuan yang jenis dia memang cantik lah muka dia kan. Manja dan sebagainya. Memang dia mudah nak tackle lelaki ni. Tapi jangan jadikan sebagai alat. Jangan jadikan sebagai alat. Tapi macam mana pula perempuan yang dia tak ada rupa? Bagi saya, bila kita tak ada rupa pun, tapi kita niat betul, cara kita approach kita betul, secara profesional, maksudnya walaupun kita tak ada rupa sebagainya, kita boleh berniaga. Banyak contoh-contoh sebenarnya. Banyaklah contoh-contoh. Contohlah salah seorang kawan saya lah. Kalau anda semua kenal Nuraisha Beauty. Kenal Nuraisha? Nuraisha yang apa sah. Yang kalau tengok kat billboard tu ada pakai niqab tu. Pun dah. Dia kawan saya lah sejak 2012. Dia PM saya kat personal Facebook. Dia minta saya coaching dia. Saya sharekan apa yang patut. Tak tahu pula. Bukan sebab saya lah. Dia jadi jutawan. Dia belajar banyak benda lah. Tapi nak beritahu anda semua, dia berniaga dalam keadaan orang tak kenal pun wajah dia. Saya kenal dia macam mana. Dia taklah terlalu cantik sebagaimana. Tapi dia dengan cara yang betul, dengan teknik yang betul, dia buat secara online, zero cost sebagainya, dan dia pergi kelas-kelas belajar sebagainya, dan dia dapat apa yang dia dapat sekarang lah. Maksudnya kita tak ada apa yang mustahil lah. Okay, baik. Itu sebagai mukadimah lah. Panjang pula mukadimah. Tak apa. Untuk kita nak bagi pencerahan pada malam ini, yang mana kalau kita nak berbisnes secara online, tak nak kena ada ilmu, kena ada cara dan sebagainya. Baik. Jadi malam ni kita nak start untuk kita nak belajar bagaimana teknik membina ayat yang memukau ni. Okey. Baik. Jadi malam ni saya akan sharekan beberapa perkara lah. Okey. Boleh nampak semua cuba respon, boleh nampak next slide ni. Ada 4 perkara ni. Kalau nampak cuba komen sikit. Okey, boleh nampak InsyaAllah Okey. Ada 4 perkara yang saya akan sharekan malam ni. Okey. Baik. Yang pertama sekali ada 6 checklist bagaimana anda nak bina ayat power ataupun ayat yang memukau lah. Ayat power ataupun ayat yang memukau. Dan yang kedua, header. Header maksudnya tajuk lah. Header yang power, header yang memukau lah. Okey. Kemudian yang ketiga, 4 trik. Bagaimana anda nak membina dia punya header yang superb ataupun yang memukau lah. Ada 4 perkara yang anda kena tengok dan kemudian ada 18 contoh ayat power ataupun ayat memukau. Okey. Baik. Kita pergi satu persatu insya-Allah. Okey, baik. Yang pertama sekali, 6 checklist. Kalau boleh anda semua catatlah. Catat. Kalau boleh, kalau ada yang mungkin tak ada catatan, boleh catat dekat bahagian chatting. Maksudnya boleh kat bahagian chat tu boleh note balik, take note supaya rakan-rakan yang lain boleh nampak lah. Okay, baik. 6 checklist untuk bagaimana anda nak bina ayat power ataupun ayat yang memukau ni. Okay, baik. Pertama sekali, okay, dalam kita punya ayat ataupun dalam kita punya copywriting tu, pastikan ada bullet point. Bullet point ni maksudnya contohlah, poin pertama apa, poin kedua apa, ada dia punya simbol-simbol. Janganlah kosong. Okey. Biarkan dia nampak ada dia punya hiasan jugalah supaya orang nampak. Contohlah poin yang penting, poin pertama, apa dia? Sama ada dalam bentuk right ke, dalam bentuk satu ke, dalam bentuk bulat ke, ada bullet point dia. Itu pertama. Yang kedua, baris baru. Baris baru. Maksudnya apa? Anda nak membina ayat, anda kena jangan buat macam ayat karangan, macam sekolah menengah kita dulu. Okey. Kalau ingat lagi pengalaman saya, anda buat karangan tu panjang, panjang, kemudian baru dah ada baris baru. Okey. Kalau boleh, setiap satu ayat tu ada baris baru. Maksudnya, jangan anda gabungkan semua. Jadi karangan macam karangan baru sekolah. Okey. Maksudnya satu ayat, contoh. Contoh ayat saya boleh buat. Anda mencari produk yang membantu untuk mengatasi masalah jerawat. Satu ayat contoh. Anda selama ni anda tak jumpa produk yang boleh membantu anda untuk menyelesaikan masalah jerawat anda. Contohlah ayat kedua. Maksudnya setiap ayat tu, okey, dia ada perenggan. Terima kasih Tuan Nuranizam. Maksudnya dia ada baris yang baru, perenggan baru.
Jangan anda semua gabungkan sebab dia konsep dia mata manusia ni. Mata manusia ni kalau kita lah sendiri, kalau kita tengok satu kita katakan kalau karangan tu, kita tengok nampak sambung je semua. Kita rasa macam rimas. Alamak, rasa macam berat lah nak baca pun malas. Okey. Itu psikologi manusia lah. Sebab tu kita kena ada perenggan-perenggan dia. Supaya siapa yang baca tu dia akan rasa macam ringan je. Bila ada perenggan baru dia akan rasa ringan. Okey. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan sharekan lah contoh-contoh Okey. Jadi saya ceritakan dulu dia punya struktur dia. Anda cuma catat dan fahamkan Okey. Baik. Dan seterusnya maksimum 6 perkataan satu baris tu. Maksimum kalau anda buat ayat tu, contohlah anda tercari produk yang menyelesaikan masalah jerawat anda. Ada 7 lah. Tak apa. Maksudnya dah dapat 7 di satu ayat ni, baris baru lah. Paling maksimum 6 ataupun 7 lah. Lepas tu buat ayat baru. Jangan panjang. Jangan satu baris tu panjang sebab dia akan melihat kepada psikologi orang nak baca. Sebab kita nak memukau orang ni, biar orang rasa seronok baca. Dia nak baca lagi. Dia rasa ringan je dia nak baca. Sebab tu kita buat satu baris tu 6 perkataan je. Okey. Baik. Kemudian apa lagi? Penggunaan huruf besar. Kalau boleh ayat yang kita buat tu, janganlah semua ayat kecil ayat kecil pula huruf kecil je. Ada juga perbezaan huruf besar, huruf kecil Kalau huruf besar ni biasa kita buat pada tajuk dia. Maksudnya perenggan pertama tu tajuk dia buat huruf besar supaya orang nampak poin dia, poin utama dia. Ini kena faham Jangan kita buat ayat semua sama je. Kemudian tak ada perbezaan. Jadi menyebabkan orang tak tahu mana poin utama, mana yang nak highlightkan. Jadi kena ada unsur huruf besar tu. Huruf besar ni biasa kita guna pada tajuk ataupun kita nak ada penekanan kepada kelebihan produk kita. Nanti kita tengok. Baik. Penanda wacana. Penanda wacana maksudnya, contohlah dalam ayat kita ni, contohlah ayat, kita buat ayat yang bersifat ada unsur emosi. Pastikan ayat-ayat kita ni ada emosi. Bukan ayat skema yang ayat yang macam kosong. Dia ada emosi. Contoh tajuk dia. Anda mencari produk untuk membunuh COVID-19. Macam kalau ada lah tapi sekarang dah banyak produk-produk yang wujud boleh membunuh COVID-19. Kalau awal-awal dulu mungkin tak ada. Ataupun anda mencari penawar bagi COVID-19. Macam kita nak kata tanda dia macam serius lah. Jadi last sekali kena macam tanda seru. Menyebabkan orang tengok, macam serius Cuba bayangkan perbezaan. Anda buat ayat tersebut, tak ada tanda seru dengan ada tanda seru, ada beza tak? Cuba respon. Kalau anda buat ayat tersebut, contohlah, anda tercari penawar bagi COVID-19, tak ada tanda seru. Dengan anda tercari produk penawar COVID-19, ada beza tak rasanya? Cuba respon. Ada gangguan? Okay, harap yang tak mute tu tolong mute Okay. Ada beza Okay, terima kasih semua. Baik. Memang ada beza sebab tu kita dalam buat ayat tu kena wujudkan, kena ada masukkan tanda seru ataupun soalan. Kalau ayat tersebut berbentuk soalan, pertanyaan lah. Anda tercari produk untuk kurus? Itu soalan. Maksudnya kita soalan kena buat tanda soalan lah. Jangan biar kosong ujung tak ada apa-apa. Orang tak tahu ni soalan apa. Ini apa yang saya ajar ni, apa saya sharekan bukan ajar lah, share Ini semua ibarat macam kat sekolah gitu, kita buat karangan lah. Lebih kurang sama je. Kalau kita jaga elemen-elemen ni, insyaAllah ayat copywriting kita, ayat yang kita buat tu memang akan memukau lah. Orang nak baca dan akan terkesan. Okay. Baik, seterusnya apa lagi? Banyak nombor. Maksudnya, kalau ada elemen-elemen nombor, contohlah, kita buat ayat, contohlah dia punya header ataupun tajuk dia. 8 punca orang sekarang meninggal. 8 sebab kenapa orang muda cepat meninggal.
apa sebab kenapa orang tua mati pucuk. Apa pula? Okey, ni contoh-contoh lah bergurau ataupun apa-apalah. Maksudnya ada nombor tu, mata kita ataupun mata bakal pelanggan ni dia akan cepat tangkap tu. 8 ataupun satu punca. Satu tu jangan tulis satu. Dia kena buat nombor dia. Baru dia akan orang nampak, oh, dia akan cepat tangkap. Okey, itu rahsia dia. Kalau mungkin selama ni kita dah terbiasa menulis perkataan je. Kalau bab ni anda kena fokuskan lah. Maksudnya kalau nombor, pastikan anda, kalau tiga lah. Bukan TITGA. Okey. Baik. Setakat ni dapat cuba respon kalau dapat. Cuba respon cuba komen. Dapat tak? Okey. Baik. Ada 6 perkara 6 perkara yang kita lihat kepada bagaimana nak membina struktur ayat ataupun ayat memukau ni lah. Perkara yang penting dalam bina ayat dia. Okey. Baik, sekarang ni kita pergi pada yang seterusnya. Sekarang saya nak sharekan kepada anda semua skema ataupun bentuk dia lah. Macam mana permulaan dia, pertengahan dia dan penutupan dia. Okey, saya akan sharekan satu slide ni. Okey, format ayat power ataupun ayat memukau. Boleh nampak tak yang slide seterusnya? Saya takut tak nampak cuba respon. Boleh nampak format ayat power ataupun ayat memukau. Power atau memukau ni lebih kurang samalah. Okey. Boleh nampak tak? Cuba respon sikit, cuba komen. Cuba komen kat bahagian chat. Boleh nampak okey, tak nampak alamak, tak nampak. Okey. Okey, jap. Saya share balik Dia mungkin sebab dia slide yang lain, dia tak nampak okey, jap. Share PowerPoint screen. Okey, jap screen. Okey. Baik, sekarang boleh nampak? Cuba komen, boleh nampak tak? Okey, cuba komen sikit. Okey. Alright, nampak cantik. Okey, teruskan. Baik, format dia. Macam kita nak macam sekolah tu, nak buat karangan dia ada format dia. Okey, dalam nak membuat ayat memukau pun ada format dia. Format. Okey, nampak semua Liza. Okey. Baik. Zayani. Okey, nampak. Baik. Jadi apa format dia? Ada 7 perkara. Ni saya kalau boleh anda semua catat. Catat dan faham betul-betul. Kalau boleh setiap kali anda membuat ayat memukau ataupun copywriting, power dan sebagainya, ayat untuk nak buat jualan ni, pastikan anda ikut 7 perkara ni. Baik, kita tengok satu persatu. Okey. Yang pertama sekali, dia ada dikatakan sebagai header, tajuk dia. Tajuk. Saya bagi contoh ni. Okey, contoh dia. Rahsia memikat hati pelanggan dengan teknik pukau. Okey. Nampak perkataan rahsia tu saya besarkan. Nampak saya besarkan. Okey. Kemudian memikat hati pelanggan dengan teknik pukau. Teknik pukau tu saya buat dalam bentuk bahasa Inggeris tu upper letter. Okey. Perkataan besarlah. Kalau dia ada beza kalau kita tulis rahsia dalam ayat dia punya ayat kecil ataupun perkataan yang kecil dia ada beza. Dia ada beza dari sudut sentuhan ataupun pertama kali kita tengok tu rahsia. Nampak besar dia punya ayat dia. Nampak penekanan tu rahsia. Memikat hati pelanggan dengan teknik pukau. Sebab tu kita buat dalam font yang besar. Okay. Jadi struktur yang pertama adalah header ataupun tajuk. Yang kedua, okey, bila kita dah ada tajuk sebagainya, contohlah tajuk kita sekian-sekian lah, macam saya beri contoh ni, rahsia memikat hati pelanggan dengan teknik pukau. Okey, yang kedua, selepas tajuk, kita pergi kepada problem statement. Problem statement maksudnya, contohlah anda jual produk apa? Saya beri contohlah. Macam saya nak ajar buat kelas tentang buat ayat copywriting teknik pukau. Okey. Jadi saya fokus kepada usahawan yang dia tak pandai nak buat ayat. Jadi saya buatkanlah antara masalah-masalah yang biasa usahawan ni hadapi. Contohnya dia tak pandai buat ayat pelanggan, selalu kena reject bila present pelanggan. Jadi anda semua kena tengok pada produk yang anda jual.
Contohlah produk kesihatan. Contohlah macam produk apa untuk apa? Untuk kurus contohlah. Okey. Masalah dia rasa down bila orang kata saya gemuk. Ataupun tak terjumpa produk yang boleh bantu untuk masalah kegemukan sebagainya. Ataupun apa lagi masalah? Maksudnya itu untuk produk-produk yang untuk nak kurus lah. Ataupun apa dia? Maksudnya tengok pada produk yang anda jual. Jadi tengok apa masalah yang biasa orang hadapi dan anda ada produk yang boleh nak settlekan masalah tersebut. Okay? Maksudnya ayat yang kedua adalah anda kena highlightkan tentang problem ataupun masalah yang biasa dihadapi. Yang ketiga, okay. Yang ketiga adalah solution. Penyelesaian dia. Maksudnya apa? Anda lepas anda dah buat masalah-masalah tersebut, anda kena datangkan inilah penyelesaian dia. Macam kita dah kita dah bongkarkan masalah bakal pelanggan kita ni. Okey, sekarang kita datangkan dia punya penyelesaian dia, solution dia. Okey. Contoh ayat dia. Kami ada cara bagaimana anda nak pukau pelanggan anda. Okey. Apa? Kita selesaikan solution dia. Kalau anda jual produk apa? Ada produk kesihatan. Kami ada cara bagaimana anda nak kurus dalam masa 10 hari. Contoh. Kami ada cara bagaimana anda nak memikat hati suami anda. Okay. Apa-apa je lah. Okay. Kami ada cara bagaimana anda nak cantik dalam masa 10 minit. Okay. Kalau nampak macam tu, nampak ada solution je, orang akan, ada cara ya. Memang dicari. Aku memang down lah sebab orang kata tak cantik sebagai aku nak cantik lah. Tiba-tiba kita beritahu dalam masa 10 minit boleh cantik. Memang terpukau dia. Betul ke ni? Nampak? Okay. Yang tu yang ketiga. Yang keempat. Okay. Yang keempat, pengukuhan. Maksudnya bila kita dah bagi satu solution, okay, kita kena kukuhkan lagi. Maksudnya orang macam, betul ke 10 minit boleh cantik? Okay. Sembang ni. Maksudnya kita kena bagi pengukuhan lah. Okay. Pengukuhan macam mana? Apa kita kena buat? Pengukuhan ni biasanya kita akan kepilkan ataupun kita akan highlightkan testimoni. Sebab tu produk kita ni pastikan ada testimoni lah. Maksudnya bekas pelanggan yang dah pakai produk kita, yang dah makan makanan produk yang makanan yang kita buat dan sebagainya, mereka dah rasa sedap dan sebagainya. Testimoni itu sama ada dalam bentuk video ataupun dalam bentuk kita screenshot. Kita ambil gambar daripada WhatsApp tu. Dan kalau dalam ayat tu kita buat link. Maksudnya kita masukkan semua testimoni itu dalam satu galeri lah. Sama ada galeri itu dalam kita punya Facebook page kan. Maksudnya dalam Facebook page kan bila kita upload gambar tu kita boleh masuk dalam galeri. Jadi kalau semua koleksi-koleksi kita kata testimoni tu masukkan dalam satu galeri, copy link tu dan pastekan dekat ayat kita. Jadi kalau dia nak tengok testimoni, dia klik je link tu, dia akan pergi kepada page Facebook kita. Ataupun kalau kita ada website ke, masuk dalam website kita. Ataupun kita ada video ada dekat YouTube, copy YouTube punya link, letakkan dekat bahagian link tu. Klik link, maksudnya bahagian bawah ni lah. Okay. Baik, itu yang keempat. Okay, baik. Yang seterusnya, yang kelima. Okay. Baik. Urgency statement. Bila kita dah bagi pengukuhan, bukti, maksudnya confirm ni 10 minit je boleh cantik ni. Contoh, kalau kecantikan dan sebagainya. Maksudnya kita betul-betul yakin produk kita dah bagi testimoni sebagainya. Sekarang ni kita bagi desakan, kita desak pada bakal pelanggan kita ni, yang mereka nak mencari produk kita ni, desak dia supaya PM sekarang. Itu contoh ayat. PM sekarang anda untuk dapat harga sekian, terhad. Dah lah kita segur dia PM sekarang. Lepas tu kita kata terhad pula pada 10 orang yang serius nak tingkatkan sale. Maksudnya yang ni ayat tu yang saya lah. Maksudnya saya buat kelas ni. Kalau anda, contohlah, terhad pada 10 orang yang serius nak cantik. Nak cantik dalam masa 10 minit. Maksudnya kita jual produk ni memang produk kita ada 10 ibarat lah. Walaupun mungkin dalam store berlambak-lambak lah kan. Banyak produk kita. Tapi kita nak beritahu orang bahawasanya memang benda ni kita tak buat banyak. Kita spesialis.
Kita pakar memang kita buat untuk orang yang betul-betul serius. Kena paksa juga. Supaya orang yang baca tu, bakal pelanggan kita yang baca ayat tu, nampak, kalau tak beli ni rugi tak. Memang aku cari produk ni. Dah lama aku pakai macam-macam, tak jadi, tak berkesan. Tiba-tiba aku dah baca ni, kalau tak beli ni rugi dah 10 kan. Harga macam ni, maksud kalau aku beli sekarang ni dapat harga yang promosi ni. Kalau aku tak beli sekarang ni rugilah. Maksudnya masa yang ayat agency statement tu, kita kalau boleh masukkan unsur-unsur, sebabkan dia kalau tak beli rasa rugi. Kita desak dia. Okay. Baik, setakat ni 5 perkara ni dah dapat. Cuba respon sikit, cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Takut saya bercakap seorang je. Okey. Takut yang lain dah. Okey. Cuba komen sikit dapat 5 perkara ni. Okey. Okey, Nurhalizan dapat, Azwan dapat. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, dapat semua. Baik. Sekarang ni kita tengok yang ke-6 Baik. Tadi kita dah 5 perkara tadi kita dah sampai kita desak dia. Maksudnya desakan tadi yang kelima tadi, kalau boleh bagi harga promosi sekali. Contohlah produk kecantikan dia. Contohlah buat spa ke apa. Biasa package spa dalam 100 contohlah. Hari ni saja promosi Ramadan RM49. Separuh harga. Okey. Hanya terhad kepada 10 orang. Kita kadang-kadang kena buat promosi. Promosi ni maksudnya kita nak tarik, attract orang. Maksudnya kalau kita buat iklan tu, kena ada unsur promosi supaya orang akan tertarik. Kalau kita buat ayat biasa je, spa, harga package sekian-sekian, RM100. Sekian-sekian sini. Maksudnya kita ada harga promosi orang, dah biasa, nanti lain kali lah pergi, bulan depan lah, tahun depan dah pergi kan. Tapi tiba-tiba kita kata promosi separuh harga. Orang tak, rugi pula kalau tak pergi. Maksudnya ada menyebabkan, ada agensi menyebabkan dia rasa rugi. Itu agensi tadi. Jadi ke-6 ni, kita dah suruh dia, kita dah desak dia. Sekarang ni macam mana dia nak call kita? Kita kena ada call to action. CTA. Dia panggil call to action. Maksudnya call terus kami atau anda boleh terus WhatsApp kami di, kalau boleh, bagi link siap-siap. Maksudnya, ni macam contoh saya buat ni. Ni biasa saya guna WhatsApp.my. Dia banyak lagi. Banyak lagi kaedah lain. Yang sekarang dah macam-macam lah. Tapi yang saya familiar, yang mudah lah. Yang ramai pakai, kita pakai ni, www.whatsapp. Bukan WHATSAP. Tak. WASAP. WhatsApp.my/ kena ada 6. Sebab 6 ni Malaysia lah. Dan nombor dia pastikan dia dekat semua. Tak ada jarak, tak ada sengkang. Sengkang ke jarak tak boleh. Kalau ada jarak ke sebagainya, kalau ada yang tolak tu, tak jadi. Dia kena rapat semua dan kena bermula dengan 6. Macam nombor saya. 600011100 dan 5. Okey. Anda semua letakkanlah nombor anda di situ. Jadi kenapa kena letakkan link? Supaya orang senang terus ditekannya. Satu lagi tambahlah kat ujung ni, slash lagi. Contohlah produk anda apa? Kita katakan supaya anda tak macam confuse. Siapa WhatsApp ni? Jadi letakkan lepas pada nombor ni, slash. Contohlah produk kurus. Kalau anda jual produk kurus lah. Promosi spa. Kalau anda buat spa lah. Supaya bila dia tekan tu, terus dia chat kita, kita akan tengok promosi spa. Oh, ni iklan yang aku buat tu. Jadi kita faham. Terus kita buat jawapan dia. Skema jawapan dia. Okay. Call to action. Pastikan ada. Ataupun kita kalau boleh call to action terus direct lah. Direct pada WhatsApp lah, senang. Kadang-kadang ada yang nak guna Telegram lah. Telegram memang boleh. Tapi tak ramai yang pakai. Ataupun kita pakai Messenger. Itu kalau teknik di Facebook lain pula. InsyaAllah mungkin ada kelas yang lain lah. Kita akan buat. Tapi yang saya cerita ni direct. Maksudnya kita buat ayat di Facebook untuk tarik orang ke WhatsApp. Ataupun buat ayat kita viralkan dekat WhatsApp untuk tarik juga kepada WhatsApp. Ini teknik yang kita pakai di sini lah. Okay, baik. Jadi yang ke-6, call to action. Okay. Dan yang terakhir sekali, pastikan wajib. Saya katakan wajib lah. Dalam buat semua sekali, pastikan ada hashtag. Hashtag. Contohlah macam saya buat ayat ni lebih kepada saya nak menjual kelas untuk copywriting ataupun ayat mukau ni. Jadi kalau anda semua nak jual produk ke sebagainya. Contohlah produk
produk kurus, hashtag produk kurus ataupun kurus dalam masa 5 minit. Pastikan hashtag tu dia punya perkataan tu sambung semua, jangan jauh ya. Dan persoalan berapa banyak hashtag tak kisah, okey, tapi janganlah melambak sangat sampai 100 200. Okey, dalam 10 maksimum 20 lah lebih kurang, pada banyak-banyak kan. Dalam 10 lah cantik, 10, jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat orang nampak macam semak pula. 5 ke 6 7 dah cantik lah. Kenapa ada hashtag ni? Okey, kelebihan dia, contoh kita upload dekat Facebook, kita buat hashtag, contohlah ayat memukau. Contoh saya buat kelas bina ayat memukau, kelas bina copywriting. Nanti kalau saya dah upload kat Facebook ayat ni, tiba-tiba orang Google ataupun type dekat Facebook, dia nak join kelas. Dia type dekat bahagian Facebook kelas bina ayat memukau ataupun bina copywriting. Nanti saya punya posting ataupun saya punya kedudukan akan keluar dalam dia punya carian. Maksudnya dekat Facebook tu dia akan keluar saya punya posting dan akan nampaklah page ataupun Facebook saya. Maksudnya apa? Ini kita panggil sebagai SEO, Search Engine Optimization, dalam Facebook ataupun dalam Google carian lah. Dia akan bantu naikkan kita punya iklan. Ini zero cost. Sebab tu dalam mana-mana ayat anda buat, pastikanlah sekali tu jangan tinggalkan untuk hashtag ni. Sebab dia akan bantu. Mungkin sekarang orang tak jumpa, tapi akan datang bila orang cari-cari dalam Google ke dalam Facebook, kita punya posting tu akan keluar. Jadi secara tak langsung dia akan bantu untuk promosikan kita juga. Mungkin akan datang tiba-tiba orang call, WhatsApp. Macam saya lah, kebanyakan yang saya dapat, ni saya cerita atas pengalaman. Saya memang peringkat awal dulu, memang betapa tak ada lah respon, betapa ialah baru-baru lagi kan. Tapi bila dah lama-lama, tiba-tiba ada je yang masuk WhatsApp. Macam saya, salah satu yang saya buat berkaitan dengan servis design dengan printing. Kebetulan saya duduk dekat Karak, dekat Betong. Saya ada buat satu page printing murah Betong. Dulu awal saya buat, saya just nak test market lah. Okay? Sebab dekat Betong memang dah ada ada servis untuk printing design kan. Saya buat kat rumah awal saya buka memang tak ada sambutan, tapi bulan kedua, bulan tiga, tiba-tiba setiap hari tu ada orang WhatsApp ada call. Saya pelik, saya tak buat iklan pun. Rupanya dia orang dapat daripada page saya. Dia orang search keluar saya punya page, saya punya iklan sebagainya. Tak banyak saya buat posting ke sebagainya. Tapi dia orang dapat daripada mana? Dapat hasil daripada bila saya buat hashtag tersebut. Ya. Jadi sama juga tuan-tuan dan puan, ini antara benda rahsia right. Kalau kita nak buat iklan ni secara zero cost. Sebab tu saya suka zero cost ni, sebab banyak elemen yang kita boleh gunakan, maksimumkan untuk bantu dari sudut pemasaran online ni. Saya tak nafikan dari sudut bayaran, maksudnya dari sudut ads yang berbayar tu, itu bila kita dah nak expand lebih jauh lah. Tapi sebagai new buy ataupun sebagai usahawan awal ni, kita nak kalau nak promosikan sebagainya, maksimumkan kaedah zero cost. Bila kita dah ada platform, kita dah ada team sebagainya, kita dah bersedia nak untuk pergi lebih jauh, barulah ke arah kita gunakan kaedah berbayar tu, kaedah iklan berbayar dan sebagainya. Okey, baik. Jadi ada 7 perkara. Setakat ni dapat 7 perkara ni? Kalau dapat cuba komen sikit. Cuba komen. Komen sikit dapat best ke tak best ke? Satu ilmu baru ke? Sebelum ni pernah belajar ke? Cuba komen sikit. Takut-takut saya cakap seorang je ni. Okay. Baik. Saya perlukan komen anda semua supaya nak pastikan anda semua follow lah. Kalau tak faham, boleh tanya terus. Tak faham, okay, boleh tanya di bahagian ruangan komen. Okay, baik. Dapat Okay, Alhamdulillah. Kalau satu ilmu baru, Alhamdulillah. Ada sikit lagi perkongsian yang saya nak kongsikan. Sebelum kita nak endingkan. Ada lebih kurang 2-3 minit lagi. Izinkan saya untuk teruskan InsyaAllah. Baik. Tadi kita dah bercakap pasal struktur ayat sebagainya. Baik, sekarang kita lihat sikit header power ni macam mana. Okay, contoh dia kena pendek, ringkas, sempoi, harapan, biar logik.
Kalau kita bagi harapan, contoh produk kurus dalam masa 7 minit. Alamak, 7 minit, tak logik lah. Okey, pastikan logik. Kurus dalam 7 hari. 7 hari mungkin logik lah. Ataupun 1 bulan lah. Tapi kalau kita betul-betul 7 hari boleh kurus, apa salahnya? Letakkan harapan yang logik. Biar sempoi pendek. Maksudnya tajuk tu biar sempoi pendek dan harapan tu logik. Kemudian kena ada elemen kontroversi. Maksudnya ada menyebabkan orang terkejut, nak tengok. Contoh, produk luar biasa boleh bantu anda untuk cantik dalam masa 1 minggu. Dalam masa 10 minit. Alamak, kontroversi betul. Okey. Maksudnya biar betul lah. Jangan kita highlightkan benda tak betul. Kena tengok kekuatan produk kita. Maksudnya kena ada elemen kontroversi tu. Tajuk tu jangan simple-simple. Jangan terlalu orang tak apa skema kan. Kena ada kontroversi, kena ada emosi baru orang tertarik. Okey. Baik, kemudian apa? Kalau ada nombor-nombor lah. Kemudian tawarkan khidmat bantuan. Maksudnya dalam kita punya ayat tu kita nak bantu. Maksudnya kita lebih pada tengok pada masalah yang pelanggan dia nak cari penyelesaian. Maksudnya dalam tajuk tu kita bina ayat-ayat ada 6 elemen ni. Okey, pastikan 6 elemen ni ada. Okey. Boleh dapat ya? Kalau dapat cuba komen sikit. Okey. Ini untuk kita nak buat header yang power ataupun yang memukau lah. Ada 6 perkara yang kita kena highlightkan lah. Okey. Baik, boleh dapat semua ya? Okey. Sikit lagi ya. Boleh teruskan ya? Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Ya. Boleh saya tanya sikit? Okey. Untuk header tu Sifu ada limitation dia ke? Ataupun maksudnya kita boleh buat panjang-panjang ataupun dia kena pendek-pendek je? Okey. Apa pendapat Sifu? Okey, baik. Macam yang saya dah sharekan terima kasih pada Tuan Brozo kita atas soalan tadi. Baik, limitation untuk header ni dia sebenarnya tengok pada produk kita. Produk kita dan sebenarnya kita nak cache ataupun kita nak tangkap pandangan pertama, first impression bakal pelanggan kita ni kalau panjang-panjang dia tak suka nak panjang-panjang, baca panjang-panjang kan. Kalau boleh yang pertama first tu biar pendek, ringkas, padat, memukau. Maksudnya kita kena buat perkara yang first impression tu. Menyebabkan orang nak baca seterusnya. Kalau panjang-panjang, awal dah panjang macam karangan, orang pun apa benda ni? Dan pastikan highlight tu. Maksudnya kalau ada huruf tu, kalau yang point utama tu kena besarkan. Dan kalau boleh kita kena pandai nak, kalau dalam WhatsApp kita boleh boldkan. Kita boleh boldkan kan. Dalam Facebook pun kita boleh boldkan. Maksudnya kita boleh nak highlightkan, hitamkan, maksudnya nampakkan. Nampakkan dia punya perkataan tu. Tahu tak cara nak hitamkan dalam Facebook kan? Dia biasa dia ayat dia semua dia hanya kurus, dia tak boleh nak hitamkan. Dalam WhatsApp kita boleh boldkan kan? Siapa yang agak-agak anda semua tahu tak cara macam mana nak nak buat ayat bold, maksudnya hitam macam ni? Tahu tak? Cuba komen sikit. Tahu tak cara dia? Okey. Kalau tak tahu saya akan share kan. Okey, tak tahu ya. Okey, tak tahu. Okey, mungkin satu ilmu baru. Okey. Saya keluar, saya sharekan dekat sini jap. Saya sharekan dekat ni. Okey, jap Okey. Boleh nampak ni? yetext.com. Boleh nampak tak semua? Cuba komen sikit kalau nampak. Kalau tak nampak pun komen. Okey. yetext.com yang saya highlightkan. Nampak tak? Okey, boleh nampak. Okey. Saya copy paste kat sini lah. Nanti anda semua boleh pergi sendiri. Cuba sendiri. Okey, yetext.com ni. Contohlah. Saya buat contoh anda tercari produk terus. Okey. Bila kita dah type di dalam ni, kita boleh pilih bawah ni font dia. Okey, macam-macam font. Okey. Contoh kalau font yang tadi okey. Bold. Kita copy je ni. Copy dan paste dekat kita punya Facebook. Maksudnya dekat Facebook tu dia akan jadi bold lah. Maksudnya kalau kita paste kan dia akan jadi bold lah.
Kalau kita direct dekat Facebook ya, dia tak akan jadi. Nampak okey, boleh nampak? Dia akan jadi bold terus. Siapa yang first time tahu ilmu ni? Cuba komen sikit ataupun dah tahu. Okey. Tadi ramai tak tahu okey, baik. Jadi banyak lagi skill yang mungkin saya akan share insya-Allah untuk kelas akan datang lah. Apa kita sharekan dulu sikit-sikit dengan bagi semua kan. Bagi semua tu muntah ni. Okey. Baik. Jadi tu kaedah kita nak buat, maksudnya pastikan persoalan browser tadi yang katakan adakah kita ada limitation. Maksudnya itu bergantung kepada produk kita dan ayat kita. Yang pasti first impression kita nak orang tertangkap dengan ayat yang kita gunakan. Jangan terlalu panjang Jangan macam karangan terus ayat pertama. Maksudnya ayat pertama tu tajuk tu mestilah ringkas, okey. Kemudian sempoi, harapan tu biar logik, elemen kontroversi kena ada. Kalau ada nombor tu nombor, highlightkan nombor, tawarkan khidmat bantuan, maksudnya kita betul-betul nak bantu pelanggan tu dalam ayat kita, dan masa singkat maksudnya kita boleh bantu diorang ni dalam masa singkat, contoh kurus dalam masa 7 hari. Nampakkan betul. Okey, baik. Jadi itu berkaitan dengan kita katakan macam mana yang nak buat tajuk tu lah. Okay. Tak ada short form, Sifu. Short form, okay. Kalau boleh dari sudut tajuk kita tu, kita buat ayat yang penuh. Jangan buat short form macam message. Message MSG. MSG. Orang ingatkan MSG ni macam yang masuk dalam makanan tu kan. Kena buat ayat penuh. Jangan buat ayat yang tak apa, yang short form dia, yang singkat-singkat. Nanti orang tak faham message dia, tak sampai. Okey, pastikan ayat penuh lah. Okey, baik. Sikit lagi okey, ada 4 trik super header ataupun kita katakan ayat power ni. Pertama huruf besar tadi, tanda wacana, underline. Underline maksudnya kalau tajuk tu, kalau penting, point dia kalau boleh underline, maksudnya ada line dia. Kita tambah line. Maksud dalam Facebook tadi, macam saya sharekan tadi lah, nak dapatkan underline tadi, pilih dekat Y text tadi. Dia boleh underline secara automatik. Ataupun kalau anda nak masukkan ikon, mungkin kat Facebook kurang ikon dia, anda boleh pergi kepada fsymsymbols.com. Ini satu lagi yang anda boleh cari kalau boleh anda cuba carilah nanti. Cuba hanya copy dan paste je. fsymbols.com. Okey. Baik. Okey, dan last last kali, boleh lagi last saya ambil masa 3 minit lagi. Boleh teruskan sikit? Cuba respon semua. 3 minit lagi saya nak habiskan. Boleh Okey, boleh. Baik. Saya nak bagi 18 contoh contoh ayat power ataupun ayat mukau ni anda boleh gunakan. Ada 18 contoh kalau boleh ni screenshot ataupun catat ataupun boleh tengok bolehlah ulangan kita. Okey, baik. Okey, ni contoh Yang pertama, peluang. Peluang korek RM10 pertama. Peluang. Bila ada peluang aja, perkataan peluang, orang kata, peluang apa ni? Menarik ni. Okey. Baik. Jadi kena ada dia punya highlight point dia. Peluang untuk kurus dalam masa 7 minggu. Okey, contoh. 7 hari. Terbukti berkesan sejak 1998. Apa dia terbukti berkesan? Terbukti. Maksud terbukti tu ada, dia power lah, memukau lah. Puas hati. Kemudian apa lagi? Hilangkan. Mahu saya tunjuk. Rahsia. Bila rahsia ni orang, apa rahsia ni? Rahsia siapa ni? Okey. Oh, ada yang tanya dia apa tadi FSY. Okey. Saya undur balik. FSY tadi saya type kat sini lah. FSY. Ya. Itu untuk cari ikon-ikon FSY MBOL symbol.com. Itu untuk anda cari, cuba tengok dapat tak? Ada HTTPS lah. Okey, ada dia. Dia tak ada S, dia HTTP. Okey, dapat saya dah masukkan ruangan chat tadi. Okey. Baik, saya sambung balik. Contoh-contoh tadi Okey. Rahsia, bila ada rahsia mawar bertudung itu. Rahsia, orang nak terbaca. Rahsia, apa rahsia ni? 7 simbol wanita Melayu. Okey. Maksudnya bila berkaitan dengan
Simbol ya orang kaya. Apa dia simbol apa ni? Okey, apa lagi? Kecewa dia semua dia. Nampak ada unsur emosi tu. Bila ada unsur emosi, orang akan cepat apa dia nak tahu. Dia akan nak baca. Okey. Kalau perasan dekat Facebook kalau blogger-blogger yang ada ni, Syakab Keli lah sebagainya, tajuk dia punya blog tu dia akan membuatkan orang nak baca. Ataupun tengok kat surat khabar Metro ke sebagainya, tajuk tu penting. Rahsia. Contohlah benda-benda dah kecewa, dia menyebabkan orang nak beli paper tu. Sebabkan ada key point dia. Tanda, puas hati, hadiah. Kalau ada hadiah, apa ni hadiah? Hadiah. Risau maksudnya ada unsur emosi. Bonus, bonus orang semua minat. Okey. Diskaun, orang nak suka nak diskaun ni. Jualan mega, maksudnya ada perkataan yang mega, jualan mega. Lupakan kisah silam. Okey. Mampu milik. Okey. Baik. Jadi ada 17 ya. 17. 17 elemen ataupun saya ulang balik ada 18 sebenarnya. Satu lagi tertinggal ya. Okey, tertinggallah 17 jelah. Okey. Ada 17 perkataan yang anda semua boleh gunakan. Banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi yang anda gunakan. Tapi ini antara poin-poin ataupun perkataan yang anda boleh gunakan dalam ayat anda. Maksudnya dalam membuat header-header itulah. Bila header tu menarik, itulah betapa first impression yang menyebabkan orang akan baca, dan bila ada struktur yang baik mengikut struktur yang saya dah kongsikan tadi, struktur membina ayat memukau tadi, ada buat dengan ayat yang baik, last sekali ada call to action dan ada hashtag. InsyaAllah bila anda amalkan benda ni, buat benda ni, saya berani jamin dia akan berlaku perubahan kepada jualan anda. Daripada orang mungkin suam-suam, sendu-sendu nak baca pun tak menarik. InsyaAllah bila anda buat ni, kalau boleh latih, bina, buat ayat beberapa contoh. Jangan buat satu je. Kalau boleh nak buat ayat tu, buat 2, 3, 4 sampai 10 ke. Bila anda berulang kali buat, anda akan dapat dia punya sentuhan. Tapi ikut struktur dia. Bila anda sentiasa buat, insyaAllah anda akan biasa, dan insyaAllah anda akan dapat sentuhan, dan akhirnya anda akan dapat yang dikatakan sebagai ayat memukau. Okey, baik. Jadi setakat ni ada sebarang soalan untuk perkongsian kita malam ni. Dah habis beberapa perkara tentang membina ayat mukau ni. Sebenarnya ada lagi modul yang seterusnya. Cuma saya simpan untuk next modul lah. Okey, baik. Kalau ada soalan, insyaAllah boleh PM saya ke sebagainya. Dan saya nak maklumkan pada semua apa yang saya kongsikan cumalah kita katakan picisan ataupun ilmu-ilmu yang ilmu ni banyak. Yang saya sharekan ni semua sekadar asas. Dan sekiranya anda berminat nak belajar lebih ke sebagainya, nak personal coaching, nak masuk kelas-kelas yang seterusnya, memang kita akan sentiasa buka. Maksudnya kita ada kelas-kelas yang lain. Cuma betapa ada sedikit komitmen lah sebagai betapa komitmen supaya betapa anda akan dapat yang lebih lah. Biasalah mana-mana pun kita betapa saya fokus kepada bidang nak melatih usahawan ni, kita pun ada keperluan dan sebagainya, kita tak charge pun yang tinggi. Ada kelas yang kita charge RM20 ada contohlah kalau macam kelas workshop ke sebagainya, kita ada promosi-promosi. Kalau di luar sana kadang-kadang beratus-ratus beribu-ribu dia punya kos. Tapi insyaAllah dengan kita sebagai niat kita nak bantu usahawan selama mungkin. Dan saya nak harap anda semua boleh stay dalam grup, tarik selama mungkin kawan-kawan yang lain, sharekan supaya kawan-kawan yang lain boleh dapat juga ilmu. Lepas ni akan ada kelas yang lain lagi. InsyaAllah paling kurang saya beritahu seminggu sekali kita akan buat kelas. Kalau ada lebih daripada sekali tu bonus lah. Dan saya insyaAllah kelas-kelas yang dia akan lalui ni pelbagai ilmunya, fokus kepada kita nak mantapkan usahawan secara online insyaAllah. Jadi saya harapkan doa pada semua lah pada Ramadan ni. Doa anda semua supaya semua kita akan dimurahkan rezeki insyaAllah. Doakan saya juga supaya saya diberikan kesihatan dan kekuatan untuk kongsikan lagi ilmu-ilmu pada kita semua, dan mudah-mudahan kita akan dapat peluang dalam bulan Ramadan ni, doa kita dimakbulkan,
murahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam ibadah kepadanya, dan sama-sama kita grab peluang dalam Ramadan ni untuk kita sehabis baik melakukan amal ibadah, dan semoga apa yang kita buat dalam bisnes kita sebagai usahawan, kita akan dapat apa yang kita nak, dan setiap apa yang kita nak tu kita dah dapat, kita pulangkan balik pada orang lain. Kita banyak berikan kebaikan. Hiduplah untuk memberi, insyaAllah. Baik. Jadi untuk saya pada malam ini itu saja yang saya dapat kongsikan. Jadi saya harap ilmu yang kita kongsikan pada malam ini dapat dikongsikan jugalah kepada kawan-kawan yang lain yang tak dapat hadir. Jadi insyaAllah sesi malam ini kita ada rakaman dan saya akan sharekanlah dalam grup nanti, insyaAllah. Baik, apapun daripada saya, ampun maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi-sesi akan datang. Setialah dalam grup dan mohon boleh ajak lagi kawan-kawan lain untuk kita bersama dalam sesi seterusnya, insyaAllah. Baik, itu saja dalam malam ini. Kita tangguhkan pertemuan kita malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Baik, itu saja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.